Saya sudah menghabiskan lebih daripada 1/3 daripada usia saya bekerjaya sebagai central banker. Dan saya sebenarnya tidak pernah menyedari betapa hebat dan besarnya potensi dalam sektor pertanian. Sehinggalah saya dilantik menjadi ketua jabatan untuk Jabatan Corporate and Strategic Planning di Agrobank. Di Agrobank, peranan saya adalah untuk memastikan institusi perbankan ini yang dipanggil Development Financial Institution ataupun institusi pembangunan kewangan yang telah dimandatkan untuk membangunkan sektor pertanian. Untuk saya memastikan Agrobank terus berada di landasan yang betul, berada di satu kedudukan yang mana Agrobank diletakkan sebagai satu agensi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor pertanian. Saya perlu memastikan bukan setakat saya, departmen saya, Agrobank, malah stakeholder kami di luar sana juga faham tentang bagaimana lanskap sektor pertanian di negara kita, di Asia, malah di dunia pada masa hadapan. Jika kita rujuk kepada dokumen-dokumen yang ada pada hari ini, di Malaysia kita sering lihat tentang polisi-polisi yang kerajaan keluarkan, yang mana polisi-polisi ini dan juga target yang diletakkan lebih menjurus kepada target-target pada tahun 2020. Tapi jika kita lihat pada negara-negara lain yang lebih membangun, seperti Singapura, China, US, malah di India yang merupakan antara negara-negara pengeluar produk pertanian terbesar di dunia, mereka sudah melihat lebih jauh. Pada tahun 2030, pada tahun 2050, polisi-polisi baru telah dikeluarkan. Dan pada hari ini, saya sebenarnya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini satu sesi yang saya panggil AG 2.0. Bukan bahan kimia atau cecair kimia yang saya cuba nak jual pada hari ini. Tapi kita nak tinggalkan 1.0 dan kita nak bawa tuan-tuan dan puan-puan semua kepada 2.0, iaitu rupa sektor pertanian negara pada tahun yang akan datang, beyond 2020. Okey, pertama sekali, dari segi kepentingan sektor pertanian kepada negara dan juga dunia. Sedar atau tidak, daripada jumlah keluasan tanah dunia, 37.7% daripadanya adalah keluasan tanah pertanian. Dan kalau kita lihat betapa strategiknya sektor pertanian ini, kita ada lebih daripada 34.6% daripada jumlah pekerja, employed workers in the world, 34% daripadanya adalah bekerja di dalam sektor pertanian. Ini global. Jika kita lihat dalam negara kita sendiri, statistik yang sama, walaupun saiz kita agak sedikit kecil, 23.6%, ianya masih signifikan. 1/4 daripada jumlah tanah di Malaysia, negara kita, telah diklasifikasikan sebagai tanah pertanian, hanya untuk pertanian. Dan jika kita lihat dari segi contribution kita, jumlah peratusan pekerja yang bekerja di dalam sektor pertanian, kita berada pada 12.3%. Bayangkan 1.7 juta rakyat Malaysia sekarang ini, as we speak,
bekerja dalam sektor pertanian, dan jika kita tidak pastikan sektor pertanian terus berkembang, kita akan menghasilkan satu masalah baru. 1.7 juta rakyat Malaysia sudah tidak lagi dapat bekerja, kerana sektor pertanian ini adalah bukan sekadar strategik, tapi dia specialized. It is a specialized sector. Kalau kita lihat dari sudut GDP ataupun keluaran dalam negara kasar, KDNK negara dari segi sektor pertanian, sumbangannya adalah dari segi value sebanyak 97 bilion. Besar atau tidak 97 bilion ini? Secara peratusan, ianya adalah sebanyak 8.5%. Ramai yang berkata, sektor pertanian ini jika bila negara sudah semakin membangun, peratusan KDNK ini akan semakin mengecil. Saya ambil pendekatan bersetuju dan tidak bersetuju. Kerana apa? Kalau kita letak exception of US, which is hanya 1.4% saja dari segi komposisi KDNK datang daripada sektor pertanian. Tapi kalau kita tengok China berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada kita. China sudah mencapai status negara maju, tapi masih lagi sektor pertaniannya memberi sumbangan sebanyak lebih daripada 10%. Oleh itu, saya merasakan atau saya pada hari ini mengatakan sebenarnya komposisi ini masih boleh berkembang. Dan jika kita lihat, jabatan saya ada juga membuat analisa dan juga projection pada masa-masa akan datang pada tahun 2030. Jika kita terus berkembang dengan kadar yang sama seperti waktu kita di bawah RMK 10, iaitu pada tahun 2011 hingga tahun 2015, sektor pertanian berkembang secara purata sebanyak 2.4%. Pada tahun 2030, jika kadar ini tetap berkembang dengan kadar yang sama, kita akan mencecah KDNK daripada sektor pertanian sebanyak 133 bilion. Dan kalau kita guna kadar yang lebih tinggi, seperti yang diletakkan di dalam RMK 11, pada tahun 2016 ke 2020, purata kadar pertumbuhan sektor pertanian adalah sebanyak 3.5%. Tadi 133 bilion, kita guna 2.4%. Kalau kita guna 3.5% pada tahun 2030, KDNK daripada sektor pertanian akan mencecah sebanyak 150 bilion. Iaitu kenaikan daripada kadar sekarang 97 bilion kepada 150 bilion. Besar atau tidak? Tapi saya pada hari ini juga mengatakan 150 bilion ini masih kecil. Kerana apa? Saya selepas tahun berada di Agrobank merasakan sektor ini masih lagi mempunyai banyak hidden potential yang belum kita explore ataupun terokai secara sepenuhnya. Dan saya akan terangkan sebentar lagi kenapa. Pada tahun 2030, United Nations telah mengeluarkan satu dokumen yang dipanggil Sustainable Development Goals. Dalam dokumen ini, semua negara-negara di bawah UN committed terhadap memastikan 17 perkara ini dicapai. Dan kita lihat daripada segi penekanan yang diberikan dalam 17 perkara, dua daripadanya adalah berkaitan dengan sektor pertanian. No poverty, no hunger. Dan jika kita lihat di Malaysia pada hari ini, walaupun kita tidak berada dalam krisis makanan yang mana sampai orang tidak makan, tapi kita setidak-tidaknya masih lagi mengalami masalah pengeluaran makanan yang masih lagi berkurangan. Isu-isu SSL masih lagi timbul dan kekal pada hari ini. Dari segi poverty level, dalam sektor pertanian negara, kita masih lagi lihat ada konsentrasi yang mana dari segi mereka yang berpendapatan rendah, kebanyakannya masih lagi datang daripada sektor pertanian. Jadi,
masih banyak lagi ruang-ruang baru yang boleh kita sama-sama terokai dalam sektor pertanian untuk menyelesaikan dua masalah besar ini. Dan seterusnya, mana kita nak dapat 133 bilion, 150 bilion? Siapa nak beli ni? Dari segi population dunia, population dunia pada tahun 2030 akan mencecah 8.5 bilion. 8.5 bilion ini merupakan peningkatan sebanyak secara kumulatif 15%. Cuba kita kecilkan lihat di sekitar Asia. Asia akan mempunyai populasi penduduk sebanyak 5.1 bilion. Sedikit rendah dari segi peratusan kenaikan, sedikit tinggi dari segi peratusan kenaikan. Tapi jika kita lihat di Malaysia, kita akan mencecah pada kadir ini kita 31 juta. Pada tahun 2030, kita akan mencecah 36.1 juta. Bagaimana pula jika kita lihat pada tahun 2050? Analisa-analisa ini bukannya saya saja-saja reka, ini datang daripada sumber sahih. Pada tahun 2050, dunia akan mempunyai populasi penduduk sebanyak 9.8 bilion. Di Asia sebanyak 5.3 bilion. Dan di Malaysia akan mencecah 40 juta penduduk rakyat Malaysia. Sebanyak 10 bilion pertambahan penduduk daripada kedudukan kita pada hari ini. Dari segi volume dan juga permintaan makanan sudah tentunya akan lebih tinggi berbanding kedudukan kita pada hari ini. Jika kita lihat dari segi global, di Malaysia kita belum lagi ada sebarang analisis dari segi berapa jumlah peningkatan consumption makanan. Tapi kalau kita lihat globally, peningkatan pada tahun 2030 adalah sebanyak 50%. 50% pada tahun 2030. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan lebih terperanjat jika kita lihat pada tahun 2050 ianya sebanyak 70%. Jadi populasi penduduk meningkat, orang kuat makan, orang Malaysia makan 6 kali. Hakikatnya ialah permintaan terhadap produk pertanian sudah tentunya akan semakin bertambah. Dan ini akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam sektor pertanian. Banyak perniagaan-perniagaan baru yang boleh diterokai. Jika kita lihat dari segi peningkatan pendapatan pula, tadi kita dah cakap dari segi volume, disebabkan jumlah penduduk bertambah. Bila bertambah jumlah penduduk, jumlah consumption akan bertambah. Mari kita lihat dari segi purchasing power atau kemampuan untuk membeli. Malaysia pada tahun 2030 akan mencecah. Pada tahun 2014, berdasarkan statistik 2014, kita sudah melebihi purata dunia. Jumlah KDNK per capita kita pada tahun 2014 sudah mencecah $11,000. Dan pada tahun 2030, Malaysia akan mencecah pendapatan per kapita sebanyak $16,000. Dan ini akan membuatkan permintaan terhadap barang-barang mewah, barangan makanan yang lebih berkhasiat dan bernutrisi tinggi akan semakin bertambah. Kalau dulunya kita cuma mampu untuk beli 2 kilo, sekarang kita boleh beli 5 kilo. Kalau dulu kita cuma mampu beli kopi biasa, kopi serbuk biasa sahaja, sekarang kita dah boleh beli kopi jamu mak dara. Sudah semakin sophisticated dari segi profil permintaan. Sudah semakin complicated dan juga sophisticated. Okay. Dan apabila kita sudah semakin menuju ke arah ekonomi yang berdaya maju, bersaing dan juga berpendapatan tinggi,
sudah tentu dari segi kesedaran terhadap makanan yang lebih berkhasiat dan disebabkan juga oleh kos perubatan yang semakin meningkat dan juga apabila banyak pengeluaran-pengeluaran baru dalam produk-produk yang lebih berkhasiat disalurkan kepada pasaran, akan berlaku perubahan dari segi perbezaan harga antara barang yang kurang berkhasiat dan barang makanan yang berkhasiat. Itu pada ketika itu 2030 dijangkakan permintaan terhadap barangan makanan yang tidak berkhasiat sudah tidak lagi relevan. Sudah tidak lagi relevan. Kerana no poverty, no hunger, pendapatan sudah semakin meningkat, populasi penduduk bertambah, pengeluaran makanan juga semakin meningkat. Ya. So ini adalah visual sektor pertanian pada tahun 2030 dan juga pada tahun 2050. Di negara kita, jika kita lihat penekanan polisi kerajaan, dasar agro makanan negara telah dikeluarkan oleh kerajaan pada tahun 2011 dan memberi penekanan kepada food security. Apa itu food security? Dari segi meningkatkan pengeluaran makanan, dari segi memastikan harga makanan itu tadi berpatutan, akses kepada makanan juga di seluruh peringkat tidak kira di mana anda berada, dan juga yang keempat, dari segi jaminan keselamatan dan juga khasiat makanan. Sekarang, globally, mereka sudah tidak lagi bercakap tentang food security. Mereka pada hari ini berkata tentang food sovereignty, kedaulatan makanan. Ya, kedaulatan makanan. Dan saya pasti kerajaan akan mengeluarkan banyak lagi polisi-polisi baru yang menjurus kepada polisi kedaulatan makanan, yang mana secara konsepnya ianya jauh berbeza dan lebih tinggi tahap standardnya berbanding food security. Dari segi impak pertumbuhan sektor pertanian ini sebenarnya jika kita analisa data ekonomi pada tahun-tahun yang lepas, pembangunan dalam sektor pertanian akan memacu pertumbuhan ekonomi luar bandar. Dan ianya sebenarnya lebih berkesan melalui sektor pertanian berbanding dengan sektor-sektor yang lain. Dari segi pengurangan kadar kemiskinan, seperti yang saya katakan tadi, B40 masih lagi wujud dalam sektor pertanian. Apabila sektor ini berkembang dan berdaya saing, sudah pasti kadar kemiskinan juga akan berkurang. Okey, pada hari ini saya juga ingin berkongsi sedikit sebanyak apa yang kami katakan sebagai quick win di Agrobank. Jika kita lihat dari segi peluang dan juga persediaan pada masa akan datang. Pada hari ini, farmers kita masih lagi geographically distanced from the market. Melalui pasaran maya, melalui kaedah meletakkan barangan di alam maya, ianya akan mendekatkan para pengusaha pertanian kepada pembeli. Dan pasaran maya ini perlu lebih friendly. Bukan sekadar kepada pembeli, juga kepada pembekal. Dan kalau kita lihat seterusnya dari segi potensi-potensi lain, apa lagi yang boleh kita tambah baik dalam sektor pertanian dari segi rantaian nilai bersepadu ataupun kita juga panggil sebagai value chain process. Dari segi horizontal integration, juga vertical integration. Ya. Apabila berlaku failure di mana-mana peringkat, apabila ianya secara vertically integrated bersepadu, rangkaian pemprosesan makanan tadi boleh disalurkan kepada mana-mana peringkat yang gagal tu tadi. Ini secara totalnya boleh menggandakan nilai
pengeluaran dalam sektor pertanian. Kalau kita lihat, sungguh beramai di kalangan penduduk Malaysia mempunyai wang untuk dilaburkan. Return on investment, requirement terhadap pulangan daripada pelaburan tersebut juga tinggi. Tapi mereka tidak tahu ataupun tidak mahir dalam sektor pertanian. Kerana sektor pertanian ini secara lazimnya adalah berisiko tinggi, kerana ianya technical dan highly specialized. Pelabur-pelabur ini lari daripada datang kepada sektor pertanian dan dilaburkan melalui crowdfunding. Okey. Kaedah ini akan membuatkan pelabur-pelabur tadi dapat menyalurkan pelaburan tersebut melalui satu sistem yang dikhususkan kepada pelabur-pelabur ini tadi, dan mereka boleh memilih projek-projek yang mana mereka mahu laburkan wang tersebut. Setiap projek mempunyai ROI yang berbeza dan juga keperluan dana yang berbeza. Jadi pelabur-pelabur ini boleh memilih projek-projek yang mana mereka mahu dan serahkan pelaksanaan projek tersebut kepada mereka yang pakar. Dari segi penyusunan semula SSL, tadi saya sentuh tentang kedaulatan makanan. Antara strategic lever dalam food security di bawah dasar agro makanan negara ialah memastikan industri-industri tertentu dalam negara kita mencecah tahap 100%. Tapi hari ini saya ingin mengatakan tidak semestinya semua industri ini kita cecah 100%. Kerana mengikut konsep kedaulatan makanan, rakyat diberi peluang untuk menentukan apa makanan kita, apa yang kita mahukan, apa yang perlu 100%. Boleh tak pada hari ini kita tidak makan buah tembikai? Tak makan sebarang jenis buah dan digantikan dengan buah lain, boleh kan? Tapi boleh tak kalau hari ini kita kata dalam seminggu ni kita tak makan nasi? Tak ada beras. Tak ada beras di Malaysia. Kita tak boleh makan nasi. Boleh tak? Tak boleh. Dan untuk itu, 100% SSL ini perlu dikekalkan untuk padi. Tapi untuk buah-buahan tadi, boleh kita kurangkan. Ini adalah konsep yang diperkenalkan di dalam food sovereignty, ataupun kedaulatan makanan. Kami di Agrobank sentiasa mencari peluang-peluang baru untuk mengimbangi risiko-risiko perniagaan dalam sektor pertanian. Dan peluang-peluang baru ini sudah tentulah melalui produk-produk perbankan yang lebih berinovasi, client-oriented, market-driven, yang mana ianya adalah untuk memacu pertumbuhan dalam sektor pertanian. Hari ini saya ingin mencabar anda semua. Apa kata anda semua bersama-sama dengan Agrobank untuk memacu pertumbuhan ini? Untuk itu, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.